أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تؤسر، رب تمم بالخير. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Yunus ayat yang ke-11. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, ayat 9 dan 10. Ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Tuhan mereka akan memberi hidayat, petunjuk pada mereka dengan keimanan mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Pengajarannya, pertama, puncak utama manusia mendapat hidayat Allah. Puncak utama manusia mendapat hidayah Allah ialah keyakinan dan keimanan mereka kepada Allah. Yang kedua, iman bukan sekadar ucapan. Iman bukan sekadar ucapan atau tulisan. Tetapi ia mesti dibuktikan dengan amal soleh. Bahkan amal soleh adalah hasil daripada keimanannya kepada Allah. Hasil daripada keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, bukan semua amalan yang dilakukan oleh orang ramai adalah soleh. Melainkan apa yang telah
disebutkan di dalam Al-Quran dan ditunjukkan contohnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, hasil daripada keimanan dan amal soleh yang dilakukan oleh manusia di dunia ia akan dimasukkan ke dalam syurga yang penuh dengan nikmat zahir dan batin dan kekal selama-lamanya. Yang kelima, orang yang berakal, waras, akan menjadikan matlamat hidupnya adalah kebahagiaan yang kekal abadi, bukan yang bersifat sementara. Ayat ke-10. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya doa mereka iaitu ahli syurga, di dalam syurga, Maha suci Engkau ya Allah, dan penghormatan mereka di dalam syurga adalah dengan saling mengucapi salamun, dan akhir doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Pengejarannya, antara bentuk doa ahli syurga ialah sentiasa mensucikan Allah, dan memujinya. Yang kedua, ucapan yang selalu disebut di dalam surga sama ada daripada Allah atau malaikat atau sesama ahli syurga adalah salamun. Yang menggambarkan semua keadaan di dalam syurga adalah selamat dan sejahtera. Tidak ada sedikit pun yang menyakitkan atau menyedihkan. Yang ketiga,
Doa penutup yang ketiga, disunatkan menutupi doa dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Disunatkan menutupi doa dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, kita sambut tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-11. Ayat yang lepas Allah telah menceritakan dua keadaan manusia di dunia dan balasan masing-masing di akhirat. Pertama, keadaan orang yang tak beriman, iaitu mereka tidak mengharapkan untuk berjumpa Allah. Mereka tidak takut pada azab Allah. Mereka tidak tamak kepada ganjaran pahala. Maka balasan mereka adalah neraka. Dan mereka ini juga lupa terhadap ayat-ayat Allah. Kemudian keadaan yang kedua yang kita baca semalam, iaitu keadaan orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka ini akan sentiasa diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di akhirat besok mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Okey, ayat malam ni, ayat 11, dia balik macam sambung kepada ayat sebelum, ayat yang ke 9, 10, yang ke-8. Ayat yang ke-8 tentang keadaan orang yang tidak beriman kepada Allah. Cuba baca. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, tidak mengharapkan pahala, tidak takut pada azab kami. Kemudian, dan mereka redha dengan kehidupan dunia. Yang ketiga, mereka rasa tenang, puas dengan dunia. Dan yang keempat, mereka lalai terhadap ayat-ayat Allah. Okey, ayat malam ni nak sambung balik cerita tentang keadaan mereka tu. Apa dia antara bentuk kelalaian mereka daripada ayat-ayat Allah? Apa bentuk antara bentuk yang mereka tu lupa ataupun tidak takut pada azab Allah? Antaranya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau dan jikalau. Yu'ajjilu Allah, ini fa'il ni. Jikalau Allah yu'ajjilu, menyegerakan, linnas, kepada manusia, asyarra, syar, keburukan ataupun musibah. Isti'jal sebagaimana isti'jal, segera mereka, bil khair, kepada kebaikan. Laqudiya, lam harfu taukid, pasti. Qudiya apa dah? Telah. Qudiya telah dilaksanakan ataupun telah dihabiskan, ataupun ditamatkan. Asalnya qada menghukum, tapi dalam konteks ayat ni ditamatkan apa? Ajaluhum,
ilaihim kepada mereka ajal. Ajal apa dia? Tempoh mereka ataupun ajal mereka. Okey. Apa maksud ayat ni? Apa maksud? Boleh faham ke? Dah terjemah bahasa Melayu kan? Ataupun saya kena terjemah bahasa Inggeris baru faham? Sebab tu kata Ibn Abbas, ada ayat Quran yang kalau kita baca terjemah kita boleh faham. Tapi ada yang baca terjemah pun tak faham. Itu kena bertanya orang yang berilmu. Jadi sekarang dah terjemahkan, tak faham juga. Tak faham. Seorang pun tak faham. Ha? Bukan. Bukan. Kalau mereka minta Allah cepatkan azab, bagaimana mereka minta Allah bagi kebaikan dengan cepat, ya Allah akan hancurkan mereka. Pasti mereka hancur. Dia apa message yang Allah nak bagi tahu? Dia Quran ni ada zikrun, ada zikrun, ada peringatan, ada message. Sebab tu Allah kata apa dia? Apa dia? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Allah kata Quran ni kami turun kepada engkau mubarakun, penuh dengan kebaikan yang banyak. Macam mana cara nak dapat kebaikan yang banyak? Liyadabbaru, supaya mereka tadabbur ayat. Lepas tadabbur ada satu step lagi, wa liyatazakkara ulul albab. Lepas kita tadabbur, barulah kita ambil pengajarannya. Kadang-kadang orang tadabbur tapi tak tahu apa pengajaran. Kan? Dan Quran juga adalah sifat nak merawat. Sifat dia nak merawat apa dia? Penyakit. Penyakit yang paling bahaya apa dia? Penyakit dalam hati. Jadi dalam ayat ni Allah nak merawat satu penyakit. Penyakit apa ni? Ha? Penyakit? Bukan juga. Penyakit al-ajalah. Al-ajalatu. Al-ajalatu ialah gopoh, terburu-buru. Ini penyakit manusia ni. Suka nak cepat. Suka nak cepat. Okey, jadi Allah kata apa ni? Manusia, kalau Allah segerakan bagi manusia kejahatan. Maksudnya manusia ni kadang-kadang bila dia marah, dia akan berdoa walaupun kepada orang yang terdekat, kepada anak, kepada suami, kepada isteri, celaka kamu. Ataupun kadang-kadang dia berdoa pada diri sendiri. Bila dah sakit teruk sangat, dia kata matilah aku, kan? Itu sifat apa tu? Gopoh, nak mati cepat. Jadi sifat ni sangat-sangat bahaya. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata al-ajalatu minasyaitan. Sifat gopoh ni daripada syaitan, confirm daripada syaitan. Dia beza al-ajalah dengan as-sur'ah. Sur'ah cepat, ajalah gopoh. Apa beza? Bahasa Melayu, bahasa Melayu. Siapa BMW A+? Ha? Satu gopoh, satu cepat. Apa beza? Gopoh tak sabar, cepat nak segera. Gopoh nak segera juga. Ha? Oh, gopoh kelang kabut. Surah ni steady sikit. Ha? Yang mana ni? Gopoh. Surah yang ajalah?
Oh, cuai. Kurang tepat. Bahasa Arab pun fail, bahasa Biak pun. Ya, beza dia. Gopoh ni ialah dia nak sesuatu sebelum sampai waktu dia. Itu gopoh. Surah cepat. Dia nak cepat tapi tepat pada waktunya. Contoh saya nak pergi solat Jumaat kan, tepat pada waktu takbiratul ihram. Saya pun berjalan cepat. Itu cepat. Gopoh ni apa dah? Orang tak azan lagi, orang tak qomat lagi, dia dah nak pergi kan. Itu gopoh. Belum sampai waktu dia dah nak. Macam orang bunuh anak, bunuh bapa. Sebab apa? Nak harta cepat kan. Itu gopoh. Jadi gopoh buat sesuatu sebelum sampai waktunya. Itu kerja syaitan. Jadi ayat ni nak merawat penyakit, nak sesuatu yang cepat sebelum tiba waktunya. Okey. Jadi Allah kata, bila manusia marah, biasanya ketika marahlah. Kadang-kadang bila dia marah, dia berdoa pada siapa? Diri dia sendiri. Celakanya aku. Kadang-kadang pada anak, kadang-kadang pada isteri, kadang-kadang kepada kawan baik. Celaka kamu. Matilah kamu cepat-cepat. Biasa kan? Kadang-kadang kita rasa, berlaku tak? Berlaku. Kita mungkin tak berlaku sebab kita jenis steady sikit kan, jenis penyabar kan. Kalau orang Arab ni biasa ni. Kadang-kadang dia maki anak dia, himar, keldai. Ya kalbun. Biasa sebut. Anjing. Jadi kalau dia nak cepat benda yang tak baik, sebagaimana dia nak cepat benda yang baik. Kalau Allah segerakan permintaan dia, apa jadi? Apa jadi? Mati semua. Jadi satu, Allah nak rawat penyakit. Allah nak bagi tahu dalam ayat ini sifat buruk manusia al-ajalah. Yang kedua, sifat Allah al-hilmu. Al-hilmu. Satu, sifat buruk manusia. Yang kedua, sifat mulia Allah, iaitu al-hilmu. Apa makna hilmu? Penyantun. Mana Allah tak perkenankan apa yang tak baik untuk manusia. Allah tak perkenankan apa yang tak baik untuk manusia. Walaupun manusia nak. Cuba bayangkan kalau tak ada sifat hilmu pada Allah, apa jadi? Apa jadi? Habis matilah. Kan? Ada masalah lagi, sumpah diri. Ada masalah, sumpah anak. Ada masalah, sumpah kawan. Kalau Allah perkenalkan dan Allah tidak ada sifat ilmu, habis. Cuba buka surah Fatir, ayat terakhir. Saya tak bagi ya. Surah Fatir, ayat terakhir sekali. Walau yu'akhizullahu nas. Betul? Ayat ni menerangkan sifat hilmu, sifat halim Allah. Halim ni Allah boleh turunkan musibah bila-bila masa, tapi Allah tahan sebab maslahat manusia. Sebab Allah nak manusia bertaubat. Cuba terjemah. Walau. Dan jikalau yu'akhizullah, Allah mengazab ataupun menghukum an-nas, manusia, bima kasabu, disebabkan apa yang manusia lakukan. Kalau Allah hukum dengan sebab semua perangai manusia, apa berlaku? Ma taraka ala zahriha. Allah tidak akan tinggal di atas muka bumi min dabatin, walau satu binatang ataupun satu makhluk yang melata. Orang pun tak ada, binatang pun tak ada. Kalau Allah nak hukum. Walakin, akan tetapi, ini hilmu, sifat hilmullah. Akan tetapi yuakhiruhum, Allah melewatkan, bukan yuakhiz. Allah melewatkan mereka ila ajalin musamma, sampai tempoh yang musamma telah ditetapkan. Fa iza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajal mereka, fa innallah, sesungguhnya Allah kana bi'ibadi basira, Allah maha melihat dengan apa yang berlaku pada hamba-Nya. Boleh?
Tengok rahmat Allah ni ya. Kalau ikut kehendak Allah, ikut kehendak manusia, kita ada tak sini hari ni? Tak ada, mati semua. Pilihan raya pun tak sempat kan? Semua mati. Rahmat Allah. Okey. Soalnya kenapa? Kenapa ni? Manusia ada perangai ajalah. Nak cepat je. Yang baik pun nak cepat, yang jahat pun. Kadang-kadang kita pada musuhkan. Kenapa? Contohlah COVID kan. Kenapa Allah tak hilang cepat-cepat? Kenapa? Kadang-kadang anak kita sakit. Kita kata kenapa Allah tak sembuh cepat-cepat? Kadang-kadang kita cari kerjakan. Kenapa tak dapat cepat-cepat? Kenapa manusia suka nak cepat? Apa dia? Sebab manusia jahil. Manusia tidak ada ilmu. Kalau manusia ada ilmu, manusia akan tenang, sabar dan serah kepada Allah. Sebab Allah Maha mengetahui. Saya bagi contoh. Dalam surah Al-Kahfi, Khidir bunuh seorang budak kan? Kan? Musibah tak kepada mak bapak dia? Dia marah tak? Dia marah kan? Tapi kalau dia takdirkan, dia tahulah. Allah begitu awal-awal. Anak dia kalau besarkan kafir, akan merosakkan dia, akan masuk neraka. Dia setuju tak anak dia dibunuh? Bahkan dia tanda tangan pada Khidir, okey bunuh. Betul tak? Sebab apa? Bila dia setuju, bila dia ada ilmu. Nampak tak? Itu Allah nak bagi pengajaran. Sama juga yang Khidir pecah kapal. Pemilik itu orang miskin. Dah lah orang miskin, Khidir pecah, naik kapal, dah lah tak bayar. Naik kapal percuma, pecah pula kapal. Orang miskin marah tak? Tapi apa pengajaran Allah nak bagi tahu? Kamu tak ada ilmu, sebab tu kamu marah. Kalau kamu tahu kapal tu akan dirapat oleh raja, Khidir pecah, kamu terima kasih tak pada Khidir? Bila tu? Bila ada ilmu. Ini penyakit ni. Penyakit Jadi apa saja berlaku pada kita, obatnya apa? Sabar. Aku tak tahu ya Allah. Aku tak tahu apa yang terbaik. Engkau lebih tahu. Aku serah pada engkau. Sebab tu hidup orang beriman sentiasa tenang je. Kalau dia serah dirinya pada Allah, tenang je. Tak ada masalah. Kenapa aku nak kelang kabut? Aku bukan tahu sangat pun yang terbaik untuk aku. Dan aku kalau tahu pun tak boleh buat apa-apa. Betul? Tapi Allah kalau tahu boleh buat apa-apa tak? Boleh. Okey. Kemudian Allah kata, ini satu penyakit. Jadi tolong jangan apa? Jangan marah. Sabar. Kemudian Allah kata apa? Fanazaru. Ini musibah. Fanazaru, maka nazaru apa dah? Nazaru kami biarkan. Ini musibah besar ni. Kami biarkan siapa ni? Allazina. Orang-orang yang la yarjuna. Mereka tidak mengharapkan. Ini balik pada ayat sebelum ni. Mengharapkan liqa'ana, perjumpaan dengan kami. Apa maksud tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami? Ada sebelum ni kita dah tafsirkan yarju tu ada dua maksud. Pertama, siapa ingat? Ada dua. Pertama, khauf. Yang kedua, tamak. Mana yarjuna, satu, tidak takut pada azab kami. Yang kedua, tidak tamak kepada ganjaran pahala. Ada dua tu, Allah kata apa? Kami biarkan. Tengok kalau kita tak ada buat ayat ni, kita rasa benda yang paling menakutkan ialah bila Allah tak peduli pada kita.
Ni Allah kata fanazaru, kami biarkan. Agak-agaklah kalau Allah biarkan kita, selamat tak kita? Tak. Kamu ada harta banyak mana, kuasa banyak mana, kalau Allah biarkan, confirm tak selamat. Firaun ada kerajaan besar tak? Banyak tak? Ramai tak bala tentera dia? Antara kerajaan yang paling lama dan paling kuat. Tapi bila Allah biarkan, apa berlaku? Lemas. Tak ada seorang pun tenteranya selamat. Sebab tu orang yang paling selamat siapa? Orang yang buanglah. Sentiasa mengharapkan perjumpaan dengan kami. Sentiasa tamak dengan ganjaran pahala. Sentiasa takut pada azab. Ini selamat. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh zulumati ilan nur. Allah adalah penolong, pemimpin kepada orang yang beriman. Confirm selamat. Okey, kemudian Allah biarkan mereka dalam apa ni? Fi tughyanihim, dalam tughyan, kesesatan. Ya'mahun, mereka ama ni buta. Di sini maksud dia meraba-raba. Tengok, kalau kita belajar bahasa Arab kan, Allah guna apa ni? La yarjuna. Fa'il apa tu? Makna apa tu? Allah nak bagi tahu apa? Mereka ni sentiasa tak mengharapkan ganjaran pahala Allah. Sentiasa tak takut pada azab. Yang kedua, Allah guna ya'mahun fa'il mudhari'. Makna apa? Mereka sentiasa dulu, kini, selama-lama tak akan jumpa hidayah. Jumpa duit, jumpa kuasa, jumpa rezeki. Tapi benda yang paling mahal, hidayah tak jumpa. Sebab apa? Allah biarkan. Okey, cuba buka surah hadis. Hadis. Yang pertama, ini Nabi nak bagi tahu penyakit yang kita bincang tadi. Benda ini memang ada. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi telah bersabda, la tad'u. Cuba terjemah. Jangan kamu berdoa ala anfusikum. Mana kalau berdoa atas tu tak eloklah. Mungkin tak berlaku pada kita, tapi ramai ni, celaka aku, bodohnya aku. Kalau Allah bagi musibah besar, dia kata, matilah aku cepat-cepat. Allah kata jangan. Nabi kata jangan. Jangan berdoa yang tak baik ke atas diri kamu. Wala tad'u ala auladikum. Dan jangan kamu juga berdoa kepada anak-anak kamu. Kadang-kadang anak kita degil, kita kata celaka, pergi mempus. Kan, biasa kan? Geram sangat. Berambus, jangan balik rumah. Jangan. Wala tad'u ala amwalikum. Dan jangan juga kamu berdoa ke atas harta benda kamu. Celaka jam ni, mana pergi kan? Cari telefon 3 hari 3 malam tak jumpa. Dia kata celaka telefon ni. Menyesal aku beli mahal. Jangan berdoa. Ada seorang sahabat, dia berdoa dalam hadis sahih. Dia kata, wahai Tuhan, janganlah engkau azab aku di akhirat besok. Kalau aku buat dosa, azab akan aku kat dunia. Bila Nabi dengar, sepatut kamu doa apa? Ya Allah, ampunkan dosaku. Nampak tak? Dia, sebab dia terlalu takut pada azab Allah, dia rasa macam azab kat dunia okey. Yang penting jangan di akhirat. Tak, kadang-kadang orang tu tak mampu, kan? Jadi yang terbaik Nabi kata apa? Ya Allah, ampunkan dosaku. Ampunkan dosaku. Wala tuwafiqu 'ala Allah, dan jangan kamu tuwafiqu min Allah, jangan kamu selarikan daripada Allah satu saat, satu detik, yas'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Jangan kamu minta sesuatu yang kebetulan Allah bagi masa tu, maka Allah, kalau baik, baiklah. Kalau tak baik, jadi benda yang tak baik. Maka pastikan yang kamu minta tu hanyalah benda yang baik sahaja. Okey, benda ni boleh berlaku bila ni? Bila hilang kawalan.
bila marah kan. Hei bodoh. Doa tu. Dia kata pada siapa tu? Kadang-kadang anak dia. Hei bodoh, pekak ke? Tengok-tengok 3 hari pekak betul. Okey, cuba buka surah Al-Isra ayat 11. Okey. Cuba tengok. Wa yad'ul insan. Dan manusia berdoa bisyarr, dengan keburukan, sama ada atas diri dia ke, keluarga dia ke, harta benda dia ke, kawan dia ke, sahabat dia ke. Doa'ahu sebagaimana doanya untuk kebaikan. Jadi seolah dia doa benda yang baik dengan benda yang jahat sama je. Semua dia nak cepat. Maka Allah bagi tahu sifat manusia, wa kanal insanu ajula. Manusia ni suka ajula, gopoh. Itu sifat yang buruk. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW datang daripada Oman. Dia datang dengan rombongan, lamalah perjalanan tu daripada Oman nak sampai ke Madinah. Jadi perjalanan lama, baju pun dah berdebu, badan pun berbau kan. Tapi dia sampai Madinah, dia mandi dulu, dia pakai wangian. Sampai kawan lain dah jumpa. Dia memang datang tu nak jumpa Rasulullah. Sangat rindu nak jumpa Rasulullah. Tapi bila sampai, kawan lain terus jumpa Rasulullah. Dia tak. Dia mandi dulu, pakai wangi dulu. Lebih kurang 1 jam kawan dia dah jumpa, dia baru jumpa. Maka Nabi pun sebut, kamu ni ada 2 sifat yang Allah sangat suka dengan 2 sifat ni. Iaitu al-hilmu wal anatu. Al-hilmu wal anatu. 2 sifat yang Allah sangat suka. Apa dia? Hilmu makna sabar, tak kelang kabut. Al-anatu buat secara tidak gopoh. Dia boleh berjalanan jauh sampai dah Masjid Nabawi, dia boleh je turun nak jumpa Rasulullah, tapi dia sabar, dia mandi dulu, bagi wangi, tenang. Ada 2 sifat ni. Nabi kata 2 sifat ni Allah sangat suka bila ada pada seseorang. Okey. Ini akhlak kan. Ramai orang fail kat sini lah ni. Akhlak ni. Ilmu kadang-kadang banyak tapi berakhlak, Masya Allah. Cuba buka ni. Surah apa? Lepas tu. Al-Baqarah ayat 216. Okey, ayat ni juga biasa kita tadabbur, cuma sebagai tambahan. Allah kata apa? Kutiba alaikum. Cuba terjemah. Telah diwajibkan ke atas kamu al-qital, peperangan. Wa huwa kurhul lakum. Dan peperangan tu dibenci oleh kamu. Kenapa benci pada peperangan? Yalah, bila pergi berperang, 2, sama ada cedera ke ataupun mati kan. Kalau mati tinggal semua, dunia, keluarga dan sebagainya. Jadi ia dibenci. Tetapi Allah kata wa asa an takrahu. Mungkin yang kamu benci sesuatu itu dia adalah baik bagi kamu. Yang benci baik. Dan wa asa an tuhibbu, dan moga yang kamu suka tu sebenarnya syarr.
buruk bagi kamu. Kemudian Allah bagi tahu sebab. Kenapa ni? Yang kita benci boleh jadi baik, yang kita suka boleh jadi tak baik. Kenapa? Sebabnya Allahu ya'lam wallahu ya'lam. Sebab Allah tahu apa yang terbaik untuk kamu, wa antum, kamu tak tahu. Jadi serah je kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah peperangan tak bagus. Bila orang mati syahid, siapa yang bila Allah tanya pada mereka dalam surga, apa yang kamu nak? Siapa yang minta nak balik semula ke dunia? Siapa dia? Masa sebelum dia tak suka kan? Tapi bila dapat, dia nak mati, hidup balik, kemudian mati, hidup balik, sampai bila-bila. Sebab dah tahu, dah dapat ilmu. Okey? Dan satu lagi saya nak sebut hadis. Hadis ni mungkin kita biasa dengar, tapi kadang-kadang tak masuk dalam hati. Kalau kita masuk dalam hati, hadis ni menjadikan kita, hidup kita sentiasa tenang je. Ajaban li amril mu'min. Mungkin last kot. Okey. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan. Daripada Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban. Apa makna ajaban? Ajaib. Ajaban bahasa Arab, ajaib pun bahasa Arab juga. Yang Melayu apa dah? Kagum. Takjub pun bahasa Arab juga. Kagum ataupun luar biasa. Luar biasa ataupun pelik. Li amril mu'min. Nabi kata pelik terhadap urusan orang beriman. Nabi pun rasa pelik ni. Apa yang menyebabkan Nabi rasa pelik pada orang beriman? Adakah sebab dia solat malam? Bukan. Adakah sebab dia suka banyak bersedekah? Bukan. Yang Nabi kagum ialah inna amrahu, sesungguhnya amrahu, urusannya kullahu, semuanya khair. Yang Nabi pelik ialah semua urusan orang beriman baik. Mana tak ada yang tak baik. Kemudian Nabi huraikan ya, macam mana yang baik itu. Walaisa zalika, dan tidak ada yang demikian itu li ahadin, bagi seseorang kecuali lil mukmin. Yang semua urusan baik ni hanya mukmin sahaja. Kalau orang tu ada rasa ada masalah saya, dia belum mukmin. Sebab orang mukmin semua urusannya baik. Okey, kemudian Nabi hurai macam mana baik itu. In asabatu sarra. In sekiranya asabathu, menimpanya sarra. Apa makna sarra? Tak, sarra yang menggembirakan. Sarra yang menggembirakan, nikmat, sihat ke, dapat naik pangkat ke, dapat harta, dapat anak ke, maka apa dia? Syakara. Kemudian Nabi kata fakana khairan lah, maka baik baginya. Sebenarnya apa yang baik? Apa yang baik? Ada dua. Satu, nikmat. Sarra ni nikmat. Yang kedua, syukur. Antara dua tu, yang mana baik? Syukur jangan silap faham. Nabi kata, bila dia dapat sarat nikmat, dia bersyukur. Maka syukur tu baik baginya. Maknanya, nikmat belum tentu jadi baik. Kadang-kadang nikmat jadi musibah. Bila tu? Bila nikmat menjadikan dia sombong. Jadi yang baik bukan nikmat. Yang baik bukan harta. Yang baik ialah syukur. Semakin dia dapat nikmat, semakin dia taat. Taat itulah yang baik. Okey. Jadi keadaan orang beriman, dua je. Kalau tidak nikmat, musibah. Fa in asabathu dharra. Kalau dia pula ditimpa sarra lawan dharra. Kalau sarra menggembirakan, dharra memudaratkan, musibah. Maka apa sifat orang beriman? Sabara.
maka sabar itu Nabi kata baik baginya. Baik baginya. Riwayat Muslim. Okey, ada keadaan ketiga. Nikmat pun tak, mudarat pun tak. Ada? Ada? Tak ada kan? Makna apa tu? Semua kehidupan orang beriman baik. Jadi patut tak orang beriman bersedih? Patut tak? Rafian, patut tak bersedih? Ha? Ha? Apa sedih pula Nabi kata semua baik? Tak, orang beriman ni ada satu keadaan dia kena bersedih. Bila? Satu keadaan je. Bila dia buat dosa. Kan? Nabi kata apa? Orang beriman bila buat dosa, dia rasa macam gunung yang besar sedang itu dia kena sedih. Tapi kalau setakat dapat nikmat, menjadikan dia semakin bersyukur. Baik. Kalau dapat musibah, menjadikan dia sabar. Dan pahala sabar itu sebenar, mana lebih besar? Pahala sabar dengan pahala syukur? Sabar. Jadi tak ada sebab bila dapat musibah dia nak bersedih. Tak ada sebab. Okey. Ini ramai orang faham ada ni. Ramai orang belajar. Tapi kadang-kadang bila ada musibah, sedih je. 3 hari 3 malam. Tak datang kelas. Kenapa? Ada macam siapa ni, Dr. Zul kan, bagus, boleh puji dalam bab tu. Anak dia meninggal pagi tu, dia teruskan kelas. Ada kekuatan kan. Kenapa nak sedih? Kenapa nak cancel kelas? Kelas ni satu majlis ilmu, memberi pahala pada dia dan mungkin dapat kebaikan untuk anak dia. Kenapa nak cancel kan? Kita bukan mengajar, pergi belajar itu pun cancel kan? Kenapa tak datang kelas? Anak meninggal. Bila? Seminggu lepas. Bukan gitu. Beza tu. Dia ulama kalau anak mati ke, dia uruskan cepat-cepat. Kelas dia tak cancel. Boleh faham? Ini nak praktis ni sangat susah. Saya selalu bagi contoh kan. Dan contoh ni selalu disebut oleh ulama dalam buku-buku akhlak lah. Ada wanita yang suka beribadat. Wanita, bila tangannya berdarah, mukanya senyum. Jadi orang tengok pelik kan? Tangan berdarah, muka senyum. Pernah tak kita tangan berdarah, muka senyum je? Pernah. Kalau orang tengok pun terkejut kan? Jadi orang tanya wanita ni, kenapa kamu tangan berdarah, tapi muka kamu boleh senyum? Sebab dia kata, aku sedang memikirkan ganjaran pahala yang Allah akan bagi padaku disebabkan kesabaran aku. Jadi cara dia berfikir menjadikan dia boleh senyum. Dia bukan tengok darah. Dia fikir apa? Allah sedang nak bagi pahala yang tidak ada had. Kita yang bila berdarah menangis sebab apa? Kita fikir apa? Berapa hari nak siar ni? Besok ada kan? Jadi cara kita berfikir bukan ganjaran pahala, tapi apa yang kita boleh buat masa tu. Okey, boleh ke? Hadis ni kalau tak ada dah hadis ni. Cepat hilang. Hadis ni rawatan. Saya kalau ada masalah, saya pegang hadis ni. Nabi kata semua baik. Bahkan Nabi kagum. Kenapa kita nak sedih? Apa saja musibah, kematian ke, hilang barang ke, hilang pekerjaan ke, tak ada sebab kita nak sedih. Beza tak kita bila hilang pekerjaan, hilang duit dengan tak sempat solat berjemaah? Beza tak cara kita hadapi? Bagaimana kita sedih? Hilang duit kan? Terlepas solat jemaah 3 hari 3 malam boleh senyum lagi. Sebab itulah ulama dahulu salafus salih. Jadi kalau tak sempat solat berjemaah, dia ucap taziah antara satu sama lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 hari 3 malam. Bila tu? Bila sahabat dia tak sempat solat berjemaah. Kalau sahabat dia tak sempat takbiratul ihram, lagi mahal, maka dia akan ucap innalillah kepada sahabat dia 7 hari 7 malam. Sebab apa? Musibah besar. Musibah besar. Banyak tak kelebihan takbiratul ihram? Duk sah pertama, terlalu banyak. Bila dia tak dapat, musibah besar. Kita bila sebut innalillah,
Bila orang meninggal kan. Jadi cara berfikir itu berbeza. Okey. Kita pergi pada ayat seterusnya. Kemudian wa iza dan apabila masal insan telah menimpa manusia ad-dur, mudarat ataupun musibah, da'ana, tengok perang yang ini pun penyakit juga ni. Allah nak rawat penyakit. Da'ana, dia berdoa pada siapa? Ini perangai manusia. Kufur kepada Allah, kutuk Tuhan. Bila ada masalah, cari Tuhan. Ni pada semua orang ada ni, termasuk orang Melayu kan. 30 tahun tak salat. Bila ada masalah, dia cari siapa? Dia doa pada Tuhan ke berdoa pada bos dia? Ini perangai ni. Bila ditimpa musibah, Allah kata dia berdoa pada kami. Pandai pula cari kami. Lijambihi apa dah? Dalam keadaan baring. Keadaan jambi, baring. Atau qaidan, duduk. Qaiman, atau berdiri. Apa maksud ni? Apa yang Allah nak beritahu? Bila ditimpa musibah, dia akan terus berdoa. Allah mula dengan duduk, baring. Lepas tu duduk. Lepas tu sebenarnya apa Allah nak beritahu? Bila manusia ada masalah, dia akan berdoa sungguh-sungguh dalam semua keadaan. Dia akan cari Tuhan dan bersungguh-sungguh. Sebab apa? Masa tu dia cukup yakin hanya Allah sahaja yang akan boleh perkenalkan doa dia. Dia cukup yakin. Fitrah manusia. Walaupun dia sembah berhala 50 tahun. Itu fitrah. Macam Firaun lah. Dia bukan setakat tak sembah Allah, tapi dia mengaku Tuhan. Tapi bila dia lemas, dia mengaku tak Tuhan yang sebenar. Itu fitrah. Okey, falamma. Maka tatkala kasyafna kami hilangkan ataupun hapuskan anhu darinya durrahu, bahayanya ataupun musibahnya. Ini perangai ni. Apa berlaku? Marrah, dia pergi ataupun dia berlalu, ka'an, seolah lam yad'una, dia tidak pernah berdoa kepada kami ila durrin, kepada musibah. Apa maksudnya? Bila dia berdoa sungguh-sungguh bila ada musibah kan. Tapi bila kami angkat musibah tersebut, seolah macam dia tak pernah minta kami untuk hilangkan musibah tu. Macam kami ni tak ada apa-apa kebaikan pada dia. Dia lupa terus. Macam apa ni orang kata lepas binatang yang tersepit kan. Dia terkam pula boleh. Melepas anjing yang tersepit. Dan ni kalau orang kafir dia berdoa ketika tersepit.
Allah makbul tak doa dia? Orang kafir yang sembah berhala 50 tahun. Bila dia berdoa, Allah makbul tak doa dia? Makbul. Ada dalil? Surah apa? Ha? Okey, kalau dalil ayat ni, apa sebab Allah makbulkan? Sedangkan dia kafir. Dan Allah tahu tak, bila dia dapat lepas daripada bersibah, Allah tahu tak dia akan balik jadi kufur? Allah tahu tak? Kenapa Allah makbulkan juga? Kalau kita lah kan, orang tu memang jahat, lepas tu menipu, dan kita tahu dia akan tipu kita, kita bantu tak? Tak, kita tak bantu. Ni Allah tahu ni, kalau Allah tolong, lepas tu dia akan balik pada kufur. Tapi soalnya, kenapa Allah tolong? Ha? Apa dia? Istidraj. Ada dalil. Cuba buka surah Luqman ayat 32. Surah Luqman ayat 32. Okey. Cuba terjemah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa iza, dan apabila ghasyiyahum, menutupi mereka. Ghasya ni mana menutupi mereka. Mereka ni orang kafir. Cerita sebelum ni cerita orang kafir ni. Apa menutupi mereka? Mereka menaiki kapal dan datang ombak yang besar. Yang menutupi mereka ialah maujun. Maujun ialah ombak. Dan ombak tu besar, kazulali, seperti seperti awan. Jadi ombak tu besar sangat seperti awan. Menutupi siapa ni? Orang kafir. Okey? Masa tu dia kafir. Maka tiba-tiba da'awullah. Mereka berdoa kepada Allah. Bukan setakat berdoa. Allah kata mukhlisina. Mukhlisi apa mana? Ikhlas. Tu ulama kata ini sebab Allah makbulkan. Sebab walaupun dia kafir, tapi masa tu dia ikhlas. Walaupun Allah tahu lepas ni dia akan kafir, tapi kekuatan ikhlas menyebabkan Allah makbul. Jadi siapa-siapa yang berdoa walaupun dia Islam, kadang-kadang Allah tak makbul. Sebab apa? Tak ikhlas. Amin, 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 tak tahu apa. Mukhlisina lahuddin, mereka ikhlas. Tengok terang-terang mereka berdoa pada Allah, bukan kepada yang selain pada Allah. Dari mana mereka terfikir nak berdoa pada Allah ni? 50 tahun sembah berhala, tiba-tiba masuk kapal, datang ombak besar, tiba-tiba keluar nama Allah. Dari mana ni? Fitrah semula jadi. Fitrah semula jadi. Kemudian lahuddin, mereka yakin bagi Allah saja agama. Milik Allah sahaja agama. Falamma najjahu, maka tatkala Allah telah selamatkan mereka ilal bar. Dia bahasa Arab. Huruf yang sama. Satu al-birru. Satu al-barru. Ba dari atas. Ini ba dari bawah. Satu lagi al-burru. Al-burru. Tulisan sama, huruf sama, yang berbeza ialah baris. Pertama ba baris bawah, al-birru. Yang kedua baris atas, al-barru. Yang ketiga tiga-tiga makna yang berbeza. Kalau al-birru makna apa? Kebaikan. Birru al-walidaini. Kalau al-barru makna dia daratan. Kalau al-bur gandum. Gandum. Tak ada dalam bahasa Melayu kan. Perkataan sama, berbeza baris, berbeza makna. Okey. Kemudian Allah kata falamma najjahum, maka tatkala Allah selamatkan mereka ilal bar, faminhum
Ada sebahagian mereka muqtasidun. Muqtasidun ni mana? Sederhana. Ada ulama tafsir mengatakan sederhana dalam kekufuran. Sebelum ni melampau, tapi sebab selamat kurang sikit kufur. Itu salah satu tafsiran. Yang kedua, sederhana dalam keadaan beriman. Dia beriman tapi beriman sikit-sikit je. Kesan daripada apa? Mereka selamat kan. Dan wama yajhadu bi ayatina, tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali setiap orang yang khatar. Khatar apa dia? Sombong. Khatar, sombong, dan kafur yang banyak kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, daripada ayat ni nak beritahu, siapa saja berdoa dengan ikhlas walaupun dia kafir, Allah akan makbulkan. Bahkan ada satu hadis juga yang antara yang Allah makbulkan doa ialah orang yang dizalimi walaupun dia kafir. Doa orang yang dizalimi. Okey, kita sambung. Kazalika, demikian itulah Zujina apa dia? Dihiasi lil musrifin, kepada orang-orang yang melampau. Ma kanu ya'malun, apa yang adalah mereka kerjakan. Apa maksud ayat ni? Iaitu Allah hiaskan mereka. Mereka bila berdoa, ketika dalam keadaan tersepit, mereka berdoa kepada Allah. Dan mereka rasa dah betul. Kan? Sebenarnya itu adalah Allah hias kepada mereka supaya dalam bentuk istidraj. Lepas tu dia tak balik juga kepada Allah. Maka begitu juga Allah hiaskan amalan-amalan buruk yang lain kepada mereka. Mereka rasa betul. Cuba tanya orang kafir kan, yang dia buat tu betul ke salah? Cuba tanya. Tama-tama yang kaya-kaya kan, dia kata betul lah, sebab tu saya kaya, sebab tu saya sihat. Bagaimana perasaan tu? Perhiasan. Allah hiaskan benda yang tak baik, dia rasa macam baik. Ini strategi syaitan. Syaitan kalau nak rosakkan orang Islam, dia bukan kata buat benda haram. Tak. Kadang-kadang benda tu betul, tapi dirosakkan dengan tak ikhlas. Kadang-kadang dah ikhlas, tapi lepas tu cerita balik pada orang. Jadi syaitan ni ada 1000 strategi untuk merosakkan amalan orang Islam. Okey, cuba tengok hadis. Okey. Yang ni saya sebut semalam, bila kita belum menjadi, ini sunnah Nabi tapi sunnah yang diabaikan, belum menjadi budaya kita, iaitu bila ada kematian kita tak ucap takziah kepada saudara kita. Kita sekadar sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Al-Fatihah, itu lagilah. Dia pun tak baca Al-Fatihah je kan. Lepas tu yang lain pun Al-Fatihah, copy paste je. Jadi sebenar ucapan yang terbaik, ucapan taziah kepada keluarga si mati. Disebut dalam hadis sahih, ini hadis muttafaqun alaih. Okey, kita baca. An Abi Zaid, Usamah bin Zaid. Daripada Abi Zaid, iaitu Usamah bin Zaid. Sama tak mari ya? Harisah maula Rasulullah SAW. Pembantu kepada Rasulullah SAW. Wahubbahu. Dan Usamah ni adalah
antara yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dan anak yang dicintai oleh Rasulullah, iaitu bapa pada Usama ialah Zaid, juga yang dicintai oleh Rasulullah SAW radhiyallahu anhuma. Qal, berkata, arsalat bintu an-Nabi SAW. Usama berkata, anak perempuan Nabi, dia tak sebut nama siapa dia. Anak perempuan Nabi ni ada anak kepada anak perempuan Nabi sedang nazak, sakit. Maka dia mengutuskan kepada Nabi supaya Nabi datang ziarah. Inna bni, dia kata, inna bni, sesungguhnya anak aku qad ihtudira, anak aku sedang nazak. Jadi dia minta Rasulullah datang, bagilah sesuatu ke. Fashhadna, maka datanglah menyaksikannya. Fa arsala yukri'us salam. Nabi masa tu tengah sibuk, Nabi pun nak hantar wakil, dan Nabi hanya ucap assalam, bagi salam pada anak aku perempuan tu. Dan begitu pada dia, ini ucapan. Nabi kata, begitu pada anak perempuan aku, ini ucapan takziahnya. Inna, cuba terjemah. Sesungguhnya lillah, milik Allah, ma akhaz. Anak mati ke, suami mati ke, semua tak adalah milik Allah. Yang dia ambil, milik dia. Walahu ma'atah, dan miliknya apa yang kadang-kadang dia bagi balik, bagi cucu ke apa kan, pun milik dia. Jadi daripada situ, apa maksudnya? Jangan bersedih sebab yang dia ambil hak dia, yang dia bagi. Kalau dia bagi pada kita, jangan sayang terlampau sebab bukan hak kita. Yang kedua, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan setiap sesuatu di sisi Allah telah ada tempoh yang telah. Maksud apa ni? Hari ini anak kamu mati, besok kamu, lusa mungkin aku. Jadi semua akan mati. Tak ada faedah meratapi. Kalau menangis macam mana pun, tak boleh menghalang kematian. Semua orang akan melalui. Yang ketiga, fal tasbir wal tahtasib. Ini rawatan dia, ini syifa dia. Yang berfaedah pada bila ada musibah. Satu, sabar. Yang kedua, Nabi pesan pada wakil, begitu pada anak aku, hendaklah dia sabar dan hendaklah dia tahtasib apa dia? Kan kita biasa dengar hadis di bulan Ramadan. Man qama Ramadan imanan wahtisaban. Makna hendaklah dia sabar dan dia mengharap ganjaran pahala. Selesai masalah. Maknanya kalau sabar saja tapi tak mengharap ganjaran pahala, tak dapat. Kita tahu kan kelebihan sabar apa dia? Nabi kata, tidak ada seorang Muslim yang ditimpa kesedihan, duka cita, walaupun kena duri, semua itu adalah kafarah. Belum dapat pahala. Kafarah. Bila dia akan dapat pahala? Bila dia tahtasib. Boleh faham? Maknanya, contohlah, dia kena duri, dia pun mengamuk. Jadi tak kafarah pada dia? Jadi kafarah. Tapi dapat pahala? Tak. Bila dia akan dapat pahala? Sabar. Kena duri? Alhamdulillah. 3 pahala. Satu kafarah, satu pahala sabar, yang ketiga pahala zikir Alhamdulillah. Tengok, Nabi nak rawat penyakit ni. Kalau kamu menjerit pun, hari ni dia mati, besok kamu pula mati, tak akan menghalang. Rawatannya apa dah? Sabar dan mengharapkan pahala. Yes. Okey. Bolehkah? Ada ayat lagi? Ada. Oh, Al-Anfal 29. Al-Anbiya. Mana je? Okey ni. Ini surah
Apa ni? Al-Anbiya kan? Al-Anfal ayat 32. Ini huraian ayat pertama. Kan Allah kata kalau sesiapa berdoa benda yang baik, dia nak apa? Benda yang tak baik, dia nak apa? Nak cepatkan. Maka Allah bagi amaran. Jangan. Kalau Allah perkenankan permintaan kamu tu, semua akan hancur. Jadi antaranya ialah ada ahli tafsir mengatakan ayat tu turun kepada An-Nadhr bin Haris. Antara doa dia apa dia? Ni. Wa iz qalu. Dan ingatlah ketika mana mereka berkata, Allahumma, ya Allah, in kana haza. Nadhr bin Haris ni orang musyrikin Mekah. Dia kata, kalau yang Muhammad bawa ni adalah wal haq, adalah benar, min indika, daripada sisi engkau, fa amtir alaina, turunlah ke atas kami hijara, hujan batu, minas sama, daripada langit, au awitina, ataupun bawa datang pada kami bi'azabin alim. Dia doa baik ke tak baik? Ini antara bentuk doa yang tak baik. Dan yang kedua, nak begitu biadaknya orang musyrikin Mekah. Dia kata kalaulah Quran ni benar, dia minta azab ke ataupun dia kata minta hidayat? Logiknya apa? Kalau Quran ni benar, bagilah hidayat kan? Tak. Nak begitu mereka tu hati dah keras. Okey, cuba buka. Dan juga pengajaran untuk kita pada ni. Orang musyrikin ni cakap depan-depan Nabi ni. Kita kalau orang kafir cakap macam ni, apa kita buat pada orang kafir ni? Kalau agama benar, turunlah azab. Aku tengah tunggu azab ni. Mungkin kena belasah kawan tu kan. Bagi. Kita yang bagi azab. Okey. Ini ayat ni menerangkan bahawa sifat manusia adalah suka gopoh. Allah kata khuliqal insan. Manusia dicipta min ajal, daripada ajal tu gopoh. Allah kata insan, manusia. Sebab tu ahli tafsir mengatakan bila sebut manusia, dia tak termasuk orang beriman. Orang beriman sifat apa? Orang beriman tak ada ajal. Apa tadi? Yang Nabi kagum. Al-hilmu wal-anat. Kalau gopoh, dia belum beriman yang sebenar. Dia orang biasa. Okey? Itu kelebihan orang beriman. Jadi manusia secara umum dicipta dalam keadaan gopoh. Maka Allah kata, sa'urikum, aku akan tunjuk pada kamu ayati, tanda-tanda kebesaranku, fala tasta'jilun. Sabar. Aku akan tunjuk satu-satu kekuasaan, kebesaran aku, maka kamu jangan gopoh. Jangan gopoh. Okey. Boleh Ada lagi? Cuba. Ada satu ada lagi kan? Okey. Ini pun perangai manusia ni. Allah kata, ni surah Fussilat ayat 51. Wa iza an'amna. Cuba terjemah. Dan apabila an'amna, kami telah bagi nikmat alal insan, kepada manusia. Perangai manusia apa dia? Bila dapat nikmat, a'rada, berpaling, sombong kan? Macam pemilik kebun, 2 kebun dalam surah Al-Kahfi. Bila kami bagi nikmat pada mereka, a'rada, dia berpaling daripada mentaati Allah. Wa na'a bijanibih, dan dia menjauhkan diri daripada mentaati Allah. Dan sebaliknya, wa iza massahu syarr, apabila dia ditimpa apa perangai manusia? Fazu du'ain arid, panjang doa dia. Panjang. Doa arid mana panjang pula. 3 hari 3 malam tak berhenti. Pergi masjid tak keluar-keluar kan? Itu perangai manusia. Okey, hadis last. Ni dah ada terjemahan.
Tak best, ha? Boleh padam tak terjemahan dia? Mak kita ni semua dah terror ni, ha? Anda tak boleh padam, ha? Tak seronok, ha? Nampak juga. Okey, buat tak nampak, ha? Terjemah. Kita terjemah sendiri, ya. Sabda Rasulullah SAW, Laisa. Fokus kat sini, ya, buah, ha? Laisa, bukan mukmin, bukan mukmin. Nabi menafikan dia bukan mukmin. Bitta'an. Ta'an apa dia? Suka menuduh orang. Ta'an ni mana tikam. Bukan seorang mukmin yang suka menuduh orang, bukan. Walal la'an, dan suka melaknat orang, celaka kamu, mampus kamu, bukan mukmin. Walal fahish, dan suka bercakap keji, fahisha. Apa perkataan keji? Itu bukan mukmin. Walal bazi', dan bukan perkataan yang buruk. Apa saja perkataan buruk, bukan orang beriman. Kita pernah dengar satu kisah, kan? Ada orang Yahudi, dia bagi salam pada Nabi apa dia? Assalamu alaika. Assalamu alaika, ya. Kan? Apa makna assam? Celaka. Assam tu makna celaka ataupun al-maut. Nabi jawab apa? Wa'alaika. Nabi jawab wa'alaika. Stop. Ke atas engkau. Jadi bila Aisyah dengar, Aisyah tak puas hati. Dia kata, ya Rasulullah, itu ikhwan saudara kera dan khinzir tu duk maki kau. Takkan kau jawab alaika aja? Maka Aisyah kata, ya ikhwan al-qiradati wal khanazir la'anahullah wa ghadiballahu alaih. Wahai ke atas engkau, wahai saudara kera, saudara babi. Saya terjemahlah, bunyi kasar, kan, tapi Arab samalah. Dan semoga Allah melaknat kamu, dan semoga Allah murka pada kamu. 4 perkataan. Aisyah, Nabi pun dengar. Ya Aisyah, kenapa kamu kasar sangat? Aisyah kata, kamu tak dengar ke dia maki engkau? Nabi kata, aku dah jawab wa'alaika. Aku dah jawab. Apa makna wa'alaika? Sebenarnya lah, kalau dia kata assalamu alaika, Nabi jawab wa'alaika, makna apa? Wa'alaika assam juga cukup, tak perlu sebut. Kemudian Nabi sebut hadis ni, bukan seorang mukmin yang suka mengutuk, mencela, melaknat, bukan mukmin. Mukmin bezanya mulut, kan? Patutlah dalam satu hadis Nabi kata yang penyebab utama manusia masuk syurga, penyebab utama, bukan salat malam. Apa dia? Tak, Nabi sebut satu, taqwa. Yang kedua, husnul khuluq. Solat malam banyak tapi tak masuk syurga. Kemudian Nabi ditanya juga apa penyebab utama ramai manusia masuk neraka. Apa dia? Lidah. Lidah dan kemaluan. Ini semua keluar daripada lidah ni. Ta'an, la'an, fahish. Betul tak? Itu kata Syekh Ibn Qayyim. Dia kata ramai orang boleh salat malam, tapi tak ramai yang boleh kontrol lidahnya. Ramai orang boleh pergi umrah, ramai orang boleh bersedekah berjuta-juta, tapi tak ramai yang boleh kontrol lidahnya. Okey. Boleh, Cukup. Okey, kita baca sikit hadis daripada buku 62 Amalan Pembuka Pintu Syurga.
surat berapa? 1001. Okey. Muka surat 114. Amalan yang ke-51. Siapa nak masuk syurga, kena buat benda ni ya. InsyaAllah. Iaitu menyebarkan salam, memberi makan, menyambung tali silaturrahim dan melembutkan perkataan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Afshus salam bainakum." Maksudnya, demi Allah, Nabi bersumpah. Bila Nabi bersumpah, satu benda yang penting. Yang jiwaku berada di tangannya, kamu tidak akan masuk syurga. Nabi bersumpah, kemudian Nabi beritahu, kamu tak akan masuk syurga. Kecuali kamu semua beriman kepada Allah. Mana asas masuk syurga ialah beriman. Tapi tak cukup beriman. Nabi kata lagi, kamu semua tidak akan beriman sehinggalah kamu saling menyayangi antara satu sama lain. Kadang-kadang beriman, solat kan, tapi tak sayang pada saudaranya, tak boleh masuk syurga. Kemudian kita pun tanya, macam mana nak boleh sayang pada saudara kita? Apa formula dia? Nabi kata, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang kalau kamu buat, pasti kamu akan berkasih sayang. Simple aja, tapi benda paling sukar untuk keluar daripada mulut, iaitu sebarkan salam. Betul kan? Kenapa bila kita bagi salam, makna kita sayang pada dia? Kenapa? Dan makna sebaliknya, kalau kita tak bagi salam, makna kita tak sayang pada dia. Kenapa? Bila kita tak bagi salam, makna kita tak berdoa pada dia. Betul? Bila kita tak doa pada dia, makna kita tak sayang lah tu. Kalau sayang, tandanya apa? Doa. Bila kita boleh lawan nafsu, berdoa yang baik, sejahtera ke atas kamu, Allah berkat, rahmat, memang kita sayang pada dia. Bila tak bagi salam, kita ada masalah dalam hati kita. Betul, memang berlaku. Kadang-kadang kita bagi salam hanya kepada siapa? Itu bukan salam sayang, itu salam kawan. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, "Absyus salam ala man arafta wa man lam ta'rif." Hendaklah kamu bagi salam pada orang yang kamu kenal dan kamu tak kenal. Dan satu hadis lagi Nabi kata, salah satu tanda kiamat, kamu hanya bagi salam pada orang yang kamu kenal. Tanda kiamat. Betul. Kalau kita tak kenal, biasa tak bagi salam kan. Tambah-tambah hutang tak bayar, lagi tak bagi salam. Ini muka tak bayar hutang ni. Tengok penyakit kan. Kita dah solat lama, mengaji pun lama, tapi ada lagi penyakit hati, tak sayang pada saudara kita. Tambah-tambah yang berbeza kan, berbeza pendapat, berbeza fikrah, lagilah. Berbeza guru, lagi tak bagi salam. Berbeza parti, lagi bergaduh. Okey, insya-Allah lepas ni jumpa siapa je, bagi salam. Ada orang tanya, "Ustaz, saya tak tahu dia tu Cina ke tak. Yang muka Melayu pun kamu tak bagi salam?" Daripada Abdullah bin Salim radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas." Saya cerita, ada satu masa tu saya keluar masjid, selisih, dia datang lewat. Masa muka tak pernah tengok. Orang yang sudah solat dia datang pakai kopiah. Saya bagi salam, buat tak tahu masa je. Saya kata, apa hal ni? Kamu nak apa sebenarnya datang rumah Allah kan? Nabi kata, kamu tak akan beriman sehingga kamu berkasih sayang. Dan kamu tak boleh masuk syurga kalau tak berkasih sayang. Apa yang kamu nak kalau datang masjid? Jumpa saudara selisih pun tak senyum, salam pun tak kan? Okey. Kata Nabi SAW, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam." Sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, bagi makan. Ini tazkirah pertama Nabi. Kita tahu,
Ini tazkirah pertama Nabi. Sebaik saja Nabi sampai di Madinah. Apa dia? Sebarkan salam. Islam adalah agama sejahtera, bukan bergaduh, bukan bermusuh. Sebarkan salam. Yang kedua, bagi makan. Makna apa tu? Islam agama rahmat. Jangan makan seorang-seorang. Bagi makan siapa ni? Kepada orang yang memerlukan. Orang miskin, anak yatim. Yang ketiga, wasilu al-arham. Sambung silaturahim. Sambung ni makna benda yang putus lah. Ada orang kita nak pergi mana ni? Balik Kelantan. Buat apa? Sambung silaturahim. Dah lama tak jumpa. Tiap-tiap minggu jumpa. Itu bukan sambung. Sambung ni ialah yang dah putus. Kalau yang dah sambung dia panggil mengeratkan. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasun niyam. Salat malam ketika orang ramai tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Subhanallah. Tengok syarat nak masuk syurga. Tadi apa? Saya bakal salat. Itu hubungan dengan siapa? Bagi makan. Hubungan dengan siapa? Silaturahim. Salat malam. Baru masuk syurga. Jadi kalau kamu salat malam saja, hubungan dengan manusia ada masalah? Tak mungkin. Ataupun hubungan dengan manusia okey, tapi salat malam pula KO. Pun KO. Jadi hablum minallah dan hablun minan nas. Hadis ini mempunyai hadis penguat daripada riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang dinyatakan sahih oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ibn Hibban. Juga oleh hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang juga disahihkan oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Al-Hakim. Sebagaimana yang disepakati oleh Az-Zahabi. Cukup. Kita baca dua hadis. Yang lain kita sambung. Okey, ada soalan ke? Tak ada. Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa lagi malam besok. Dan kelas pagi besok ada kelas hadis, hadis 40 pukul 10.30 pagi oleh Ustaz Usama. Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa. Dan kita sambung juga kelas tadabbur malam besok, insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم